Berat badan korang turun naik macam yoyo? Jom kita tengok. Selamat datang kembali ke Fadli Channel. Nama saya Fadli. Untuk subscriber saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana korang masih lagi setia bersama Fadli Channel. Dan kepada yang baru terjumpa channel ni, kita akan bincangkan topik-topik berkaitan dengan kecergasan dan juga kesihatan. Pada hari ini, topik kita adalah berat badan turun naik macam yoyo. Apa tips dia? Dan jika anda rasa video ni membantu anda untuk kecergasan dan juga kesihatan anda, jangan lupa klik button subscribe dan tekan butang notification. Masalah penurunan berat badan turun naik ini sebenarnya perkara biasa yang dah banyak kali saya dengar, banyak kali kita bincangkan. Tapi hari ini saya akan buat video supaya korang boleh lebih faham dan lebih jelas, dan mesej yang saya nak sampaikan ni lebih meluas kepada lebih ramai orang yang mempunyai masalah yang sama. Dan saya juga akan bagi tips-tips supaya berat badan korang dah tak jadi yoyo lagi dah. Baiklah, untuk tips yang pertama, apa yang korang boleh lakukan adalah tukar rutin senaman korang. Seandainya kata korang dah terlalu lama dengan rutin senaman yang sama, dah tiba masanya untuk korang tukar supaya badan korang akan react kepada aktiviti-aktiviti yang baru. Badan kita ni dia pandai tau. Bila benda tu dah lama dia buat secara berulang, badan kita akan terus adapt dengan benda tersebut dan tak akan bagi apa-apa reaksi tentang aktiviti-aktiviti tersebut, baik dari segi diet ataupun dari segi senaman. So kalau korang dah lama sangat melakukan perkara-perkara yang sama selama lebih daripada 3 bulan, masanya untuk berubah. Tukar senaman, tukar diet korang. Untuk tips yang kedua, elakkan crash diet. Jadi untuk crash diet ni adalah korang makan defisit kalori yang terlampau banyak, mungkin 700 kalori ke 800 kalori ke. Jadi badan korang tak cukup tenaga untuk proses pembakaran dekat dalam badan. Apa yang badan korang buat adalah badan korang akan cuba cari sumber-sumber lain selain daripada karbohidrat yang memberikan tenaga. Badan korang akan ambil sumber protein pula, di mana protein itu adalah untuk pembentukan otot. Jadi bila badan korang ambil sumber protein sebagai sumber tenaga, otot tak dapat protein untuk pemulihan. Jadi otot tidak terbina. Bila otot tidak terbina, metabolisme akan menjadi semakin rendah. Jadi elakkan crash diet untuk mengelakkan berat badan korang turun naik. Korang fokus terlalu banyak terhadap nutrisi sehingga mengabaikan senaman. Ini selalu terjadi bila kita dimomokkan oleh 70% nutrisi, 30% bersenam. Walau bagaimanapun, ramai di antara kita menganggap nutrisi ni terlampau penting sehingga kan abaikan terus senaman. Sebab senaman 30% je kan, nutrisi tu 70%. Jadi mereka terlalu fokus kepada diet. Mereka cuba bermacam-macam jenis diet untuk menurunkan berat badan. Tapi untuk korang maintain, korang perlulah bersenam. Sebaik-baiknya latihan bebanan ataupun resistance training lah. Kenapa resistance training? Kerana resistance training akan memberikan otot. Otot tu yang akan mengekalkan berat badan korang. Jadi, pada pendapat saya, nutrisi dan senaman adalah dua perkara yang penting dalam proses untuk menaikkan otot ataupun menurunkan berat badan. Semana pentingnya nutrisi, begitu juga pentingnya senaman. Seandainya kata kita fokus salah satu, mungkin 70% kita fokus kepada nutrisi, proses itu tak akan terjadi. Begitu juga kalau kita fokus terlalu lebih kepada senaman tanpa menghiraukan nutrisi, benda itu pun tidak akan terjadi juga. Nutrisi dan senaman ibarat satu perkahwinan. Korang tak boleh nak curang antara satu sama lain. Betul ke betul? Tips yang keempat, cheat day. Saya dah banyak-banyak kali dah cerita tentang cheat day ni pun. Dan saya juga ada bincangkan cheat day ni dekat video link dekat atas ni. Kenapa cheat day ni memberi kekeliruan kepada ramai orang adalah disebabkan mereka merasakan mereka dah berusaha selama seminggu, apa salahnya reward diri sendiri dengan makanan. Walau bagaimanapun, seandainya kata korang cheat day, kalori yang korang ambil tu melebihi apa yang korang dah diet selama seminggu tu, maka berat badan korang takkan turun juga.
berat badan korang akan naik turun macam tu lah. Sebab masa waktu diet, berat badan korang dah okey lah. Tapi bila sekali korang cheat, berat badan korang naik. Jadi korang kena faham betul-betul konsep cheat day ni macam mana, ataupun cheat meal ni macam mana. Korang kena tahu cheat ni hanya untuk korang rasa saja. Bukannya cheat tu untuk korang balas dendam apa yang korang tak dapat selama seminggu tu. Itu bukan konsep yang betul. Konsep yang betul adalah untuk kita rasa sahaja, bukannya kita whack sampai begitu banyak sekali. Okay, tukar sikit konsep tu untuk cheat day ataupun cheat meal. Tips yang kelima pula, lebihkan latihan bebanan. Latihan bebanan ni sangat penting ya untuk pembentukan otot. Jadi bila otot korang tinggi ataupun otot korang banyak, metabolisme korang akan naik lebih tinggi. Jadi bila korang makan, contoh korang dah diet, lepas tu mungkin korang cheat ataupun mungkin korang tersasar sipi dari diet korang, benda tu tak jadi masalah sebab otot korang ni akan menggunakan tenaga yang banyak. Sebab otot korang ni memerlukan nutrisi yang banyak untuk ianya maintain. Jadi bila korang makan banyak, otot pun banyak, benda tu akan jadi balance. Saya tak nak sentuh benda ni berkaitan dengan saintifik dan sebagainya, sebab kalau saya cerita pasal saintifik pun susah kita nak faham. Apa yang korang boleh faham sekarang adalah lebih banyak otot, lebih tinggi metabolism. Itu yang korang kena fokus sekarang ni. Tips yang keenam, fokus kepada body composition. Maksudnya kita fokus kepada lemak dekat dalam badan ataupun saiz pinggang, mungkin saiz baju. Sebab benda tu kita boleh nampak secara visual tau. Berbeza dengan berat badan, jika kita timbang, kita kadang-kadang kita tengok badan kita kecil, kita timbang berat badan kita masih tinggi. Kadang-kadang kita rasa kita ringan, tapi bila kita timbang sebenarnya kita berat. Jadi cara yang terbaik adalah korang boleh gunakan tape. Korang tahu tak yang tape yang ukur baju tu kan? Korang boleh ambil lah tape dekat pinggang, tape dekat lengan, tape dekat peha, tape dekat punggung, kaki dan sebagainya. Jadi dari situ korang akan nampak progress badan korang tu makin kecil ke makin besar. Sebab itu yang orang nampak secara visual. Orang tak ada jumpa korang yang tanya, berat badan kau berapa sekarang Orang akan tengok, kau dah kurus kau dah gemuk Macam mana diorang tahu kau kurus, kau gemuk? Kalau diorang tak tengok timbang, diorang tengok apa yang diorang nampak di depan mata. Jadi ingat, fokus kepada body composition, tukar mindset sikit, baru korang takkan dapat berat badan yang yo-yo ni. Sebab sebenarnya bukan masalah berat badan yo-yo. Sebenarnya masalahnya kita terlalu fokus dekat penimbang, tanpa kita sedar badan kita sedang melalui proses pengecikan. Jadi ingat, fokus dekat body composition, jangan fokus dekat timbang. Nanti korang akan menyesal. Seterusnya, tips yang ketujuh, korang kena tidur cukup. Mesti kena tidur yang cukup, rehat yang cukup, supaya badan korang boleh recover dari aktiviti-aktiviti yang korang dah lakukan. So kalau macam korang buat latihan bebanan, badan korang perlukan rehat yang cukup untuk repair semua muscle-muscle yang korang dah guna tu. Jadi tidur yang cukup akan membantu kepada proses penurunan berat badan. Jadi kalau katakan korang ada masalah berat badan korang statik, jadi cuba korang check, adakah korang tidur dengan cukup. Kalau dah check tidur dengan cukup, saya yakin berat badan korang pasti takkan yoyo lagi. Okey, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada korang yang masih lagi setia lagi dalam Fadli Channel. Dan tips yang terakhir adalah tips yang paling penting sekali. Macam biasa, untuk tips yang terakhir, cuba jauhkan, elakkan daripada produk-produk kuruskan badan ni. Sebab apa? Once korang dah terlalu bergantung kepada produk, korang akan mengharapkan produk itu yang membantu penurunan berat badan korang. Sedangkan produk itu bukan penyebab utama penurunan berat badan. Sebab tu setiap produk dia akan tulis untuk hasil yang terbaik, korang perlulah lakukan diet dan juga senaman. Which is, bila korang lakukan diet dan juga senaman, tak perlukan produk pun korang boleh kurus juga. Percayalah cakap saya. Sebab kebanyakannya yang saya nampak, mereka yang terlalu fokus dengan produk, dan bila diorang berhenti, berat badan diorang naik secara mendadak. Sebab apa? Bila diorang berhenti produk, diorang berhenti diet, itu yang mengakibatkan berat badan diorang naik secara mendadak.
once diorang berhenti, apa yang diorang usahakan selama ni hilang macam tu saja. Berbeza dengan orang yang diet secara berilmu, di mana mereka makan dengan betul dan bersenam, konsisten. Orang itu dapat berat badan yang tak yoyo. Kalau maksudnya kalau turun, kalau dia berhenti bersenam pun berat badan diorang masih macam tu juga. Jadi itulah saja serba sedikit tips-tips supaya badan korang tak yoyo lagi. Saya harap apa yang saya kongsikan kepada korang semua pada hari ini sedikit sebanyak membantu untuk proses transformasi badan korang. Dan seandai kata tips-tips yang saya berikan ni ada kelemahan, itu semua datang daripada saya sendiri. Dan saya harap korang boleh betulkan di ruangan komen. Tak naklah kat ruangan komen, malu lah sikit. PM tepi kan, PM tepi lah. Okey, jadi untuk semua subscriber saya nak cakap ribuan terima kasih kerana masih lagi setia bersama Fadli Channel. Banyak lagi informasi-informasi yang saya nak share dengan korang. Dan kepada yang baru lagi terjumpa channel ni, bantu saya dengan 2 klik. Klik button subscribe dan klik button notification. Sehingga berjumpa lagi di video-video akan datang. Bye-bye. Mata.